أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta taufik dan hidayahnya dapat kita bersama-sama lagi pada hari ini, diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa lagi secara di dalam talian untuk menyambung pengajian kita pada hari ini, yang mana kita membincangkan di dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati Ahli Al-Kabair, iaitu kitab yang membicarakan tentang dosa-dosa besar dan juga balasan bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, jadi kita telah pun sampai pada muka surat yang ke-8 dan masih lagi pada bab yang pertama yang membicarakan tentang seksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang ataupun solat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Jadi pada awal bab kita menerangkan tentang kewajipan salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman itu perintah salat. Jadi perintah daripada Allah ini perintah yang berbentuk wajib. Bermakna wajib, wajib bermaksud sekiranya kita melakukannya, kita dapat pahala, dan meninggalkannya, kita mendapat dosa. Jadi, orang yang melakukan solat akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kerana melaksanakan tanggungjawab. Maka orang yang meninggalkan solat pula akan ditimpakan ataupun dikurniakan ataupun diberikan dosa di atas ketidakmahuannya melaksanakan perintah solat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Fawailul lil musallin." Sebahagian ulama menafsirkan sebagai celakalah bagi orang yang solat. Namun di dalam kitab ini sebahagian ulama yang lain menafsirkan sebagai wailun itu adalah satu tempat ataupun satu lembah di dalam neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata ada satu lembah fawailul lil musallin bagi orang yang solat. Orang solat macam mana? Yang mana mereka ni solat tetapi solat mereka dalam keadaan yang lalai, ataupun tafsiran daripada Al-Imam Al-Hafiz Al-Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala menafsirkan as-sahun. Apakah maksud yang dimaksudkan dengan lalai adalah, ataupun dimaksudkan dengan lalai ini adalah ghafil, iaitu lalai yuakhirunaha ala waqtiha, iaitu dia melewatkan solat tu daripada waktunya, iaitu melambat-lambatkan solat. Yang dimaksudkan dengan lalai dalam solat itu adalah lalai dalam melaksanakan kewajipan solat, iaitu menangguh-nangguhkan, melewat-lewatkannya tanpa ada sebab yang munasabah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata wailun ini adalah untuk orang yang melalaikan solat. Dan kemudian kita telah pun membicarakan tentang siksaan bagi orang yang meninggalkan solat. Ada 6
seksaan yang ditimpakannya semasa di dalam dunia, dan 3 seksaan sewaktu mati. Ini telah kita bicarakan pada minggu lepas, dan pada hari ini kita masuk dan juga kita telah membicarakan tentang 3 seksaan waktu di dalam kubur. Dan pada hari ini insya-Allah kita masuk kepada seksaan ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi 3 seksaan lagi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dah melalui satu kehidupan. Orang yang tak solat ni telah melalui satu kehidupan yang mana sewaktu hayatnya, sewaktu hidupnya ditimpakan 6 azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sewaktu sakaratul maut ditimpakan 3 siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di dalam kuburnya ditimpakan 3 siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi pada hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada siksaan ketika bertemu Tuhannya. Pada muka surat 8, siksaan ketika bertemu Tuhannya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fi daraini amin. Siksaan ketika bertemu Tuhan. Adapun siksaan, okey baik, di situ ada pembetulan. Jadi boleh tengok mungkin ada yang betul, ada yang tak betul. Di situ ada bukan sisaan, jadi siksaan, dia ada kesilapan. Ada ralat di situ bahawa adapun siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Pertama, ketika pecahlah sekalian langit, maka datanglah satu malaikat yang akan menyeksakannya. Pada tangannya ada rantai yang panjang 70 hasta. Rantai itu ditaruhkan pada tengkuknya. Kemudian dimasukkannya ke dalam mulutnya dan dikeluarkannya di dalam duburnya. Kemudian diheretkannya sekali tertiarap di atas mukanya dan sekali terlentang di atas belakangnya, sambil menyeru dengan katanya. Okey, baik. Jadi siksaan bagi orang iaitu ketika selepas dibangkitkan daripada kubur masih lagi diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan dan juga yang melalaikan kewajipan solat. Baik, apa siksaan yang diterima adalah ada satu malaikat khas ditugaskan yang mana di tangannya ada rantai yang panjang. Panjangnya 70 hasta, dan rantai itu diletakkan pada tengkuknya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dengan panjang 70, kemudian dikeluarkan daripada duburnya, masuk dalam mulut, kemudian keluar dekat dubur, kemudian diheret. Selepas tu diheret sekali tertiarap di atas mukanya dan sekali terlentang di belakangnya, sambil menyeru. Dia ke depan ke belakang ni macam ni, dia macam ke kanan ke kiri lah. Kan kalau ke kanan dia terlentang, kalau ke kiri dia menyerat tap. Sepanjang sementara rantai tu berikat dekat lehernya, kemudian dimasukkan dalam mulut dan keluar dekat dubur, diikat, dibolak-balikkan begitu. Baik. Kemudian katanya, kata siapa? Kata malaikat itu, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawanya masuk ke dalam neraka. Dan lagi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, jika ada satu cincin daripada rantai tersebut itu jatuh ke atas muka bumi, nescaya terbakarlah bumi, ya, dengan segala isinya. Cincin rantai tu kan, rantai kan dia bercincin tu. Satu tu rantai, kata Sayyidina Ibn Abbas, satu cincin tu terjatuh dekat bumi, maka bumi seluruhnya akan terbakar. Nak kata satu cincin tu betapa kuatnya api yang ada pada satu cincin dekat rantai tu. Nak dikatakan juga apabila rantai yang sepanjang 70 hasta itu diikatkan di dalam badan, nak digambarkan betapa seksa dan betapa panasnya orang yang
meninggalkan kefarduan solat ini akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diikat dengan rantai panas kemudian dibolak-balikkannya. Baik, itu yang pertama. Okey, baik. Jadi apa lagi? Itu baru yang pertama. Yang ini selepas dibangkitkan daripada kubur. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tiada menilik kepadanya dengan tilikan belas kasihan. Bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada memberi belas kasihannya di hari akhirat. Belas kasihan dan juga rahmat. Rahmat ni adalah kasih sayang. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memang Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita kesempatan di dunia ini untuk kita melaksanakan solat. Kalaupun kita malas nak solat, kita boleh berusaha untuk memperbaiki solat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang untuk kita sentiasa memperbaiki solat, sentiasa merajinkan diri untuk melakukan solat, sentiasa peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa terbuka untuk kita bertaubat di dunia. Katakanlah kita memang setahun dua ada satu tempoh kita malas nak solat, dan masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala selama mana nyawa kita belum ditarik, selama itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang kepada kita untuk bertaubat. Bukan seperti umat-umat yang terdahulu, apabila umat yang terdahulu langgar saja perintah Allah, Allah terus azab. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana khusus Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang, jika dia sekiranya dia berdosa, sekiranya dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, selama mana Allah tidak tarik lagi nyawanya, selama itulah dia diberikan peluang untuk melakukan taubat dan tidak diazab. Itu antara kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita sentiasa diberi peluang untuk bertaubat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat kita, selama mana kita belum dimatikan. Jadi kalaulah wa'iyyazubillah kita dah dimatikan pun kita dalam keadaan yang tidak melakukan solat, maka inilah antara azabnya, iaitu Allah dah tak pandang. Sebab kalau kita waktu Allah bagi peluang tu, kita tak ambil peluang untuk kita bertaubat, untuk kita melaksanakan solat. Jadi selepas kematian kita di akhirat kelak, Allah dah tak pandang kita dengan belas kasih sayang dan juga rahmat. Dan siksaan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tiada mengampuninya. Allah Subhanahu Wa Taala memang Maha Pengampun. Sekiranya kita bertaubat di dunia, Allah ampunkan. Sekiranya kita bertaubat sebelum kita dimatikan, Allah akan ampunkan. Selama mana katakanlah kita buat dosa, kita bertaubat, kita buat dosa, kita bertaubat, kita buat dosa, kita bertaubat. Selama itu Allah akan ampunkan, selama mana taubat kita itu adalah taubat yang ikhlas dan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benar penyesalan. Jadi Allah sekiranya dah lepas kematian kita, dah di akhirat kelak, Allah dah tak mahu untuk ampunkan kita. Sebaliknya diseksakannya dengan siksaan yang amat pedih. Jadi itulah 3 untuk merangkumkan ke semua 15 siksaan. 15 siksaan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana 6 semasa hidupnya dalam dunia dan 3 sewaktu kematian dan 3 sewaktu di alam kubur, dan 3 ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Okey, baik. Peringatan seterusnya, ini adalah peringatan. Wahai sekalian saudara yang beriman. Ini peringatan daripada Al-Musannif, iaitu pengarang, penulis kitab, menyeru kepada kita semua orang yang beriman. Walaupun imannya seberat semut yang kecil di dalam hatinya, beranikah saudara meninggalkan sembahyang dengan gambaran siksaan seperti yang tersebut di dalam Al-Quran dan hadis ini. Baik. Tiada seorang pun yang berani meninggalkan sekalian yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, melainkan orang yang tiada mempunyai iman. Maka orang yang tidak mempunyai iman itu kafir. Ia bukannya orang yang Islam, kerana di sisi
di sini tiada perbezaan antara orang Islam dan juga kafir. Baik. Jadi ini adalah peringatan daripada musannif yang mengingatkan kita, walaupun iman kita selemah mana pun, selepas dah dibicarakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat berkaitan tentang azab yang ditimpakan ke atas orang yang meninggalkan solat, adakah berani kita nak meninggalkan solat? Jadi kata musannif bahawa tak ada orang yang berani kecuali orang yang tiada iman di dalam hatinya. Maka kata musannif, maka orang yang tiada mempunyai iman itu adalah kafir. Jadi orang yang tak rasa gentar bila dibacakan tentang azab-azab ni adalah orang yang kafir saja, iaitu orang yang tiada iman di dalam hati dia. Jadi kalaulah kita ni orang yang beriman, bila kita dengar ni kita tak rasa gerun, maka kita kena cek balik iman kita. Tetapi seperti mana yang selalu saya ingatkan di dalam kelas Yawaqid wal Jawahir, kita tidak boleh sesuka hati untuk menuduh orang lain sebagai kafir. Kalaupun dia tak solat. Jadi bukan tugas kita untuk menghukum, itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun peringatan yang diberikan oleh musannif ini adalah untuk diri kita. Kalau saya yang baca, maka peringatan untuk diri saya. Kalau tuan-tuan yang baca, peringatan untuk diri tuan-tuan. Kalau begitu juga dengan pengarang menulis, adalah peringatan untuk diri pengarang sendiri. Jadi untuk kita semua, peringatan bahawa jangan menghampiri sifat-sifat orang kafir. Yang disebutkan di dalam ini adalah orang kafir. Yang pertamanya, dia tidak solat. Tak solat tu memang satu hal lah. Kemudian apabila diceritakan tentang azab, diceritakan tentang balasan bagi orang yang tak meninggalkan solat, dia tak rasa apa-apa. Itu juga ciri-ciri orang kafir. Jadi berhati-hati untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita tengok orang kafir. Contohlah, saya bagi contoh, saya ini saya bagi peringatan untuk solat. Kata tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kalaulah tuan-tuan tak solat, tuan-tuan akan diazab di akhirat kelak dengan merantai. Tuan-tuan akan dirantaikan oleh ada satu malaikat akan merantaikan dan akan menjerut leher tuan-tuan, kemudian akan membalik-balikkan dan rantai itu adalah rantai yang panas, akan dibalik-balikkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan gerun ke tak gerun? Kalau tuan-tuan tak gerun, tuan-tuan kafir. Itu adalah satu tuduhan yang melulu dan salah. Bukan itu tujuan musannif untuk menceritakan dalam kitab ini, tapi peringatan untuk diri kita sendiri. Adapun kalaulah katakanlah dia tidak terasa apa-apa pun sekalipun, itu adalah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab makhluk manusia ini tiada kuasa untuk menguasai hati manusia. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang muqallibal qulub. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang pemilik hati, yang membolak-balikkan hati. Jadi kita ni tak ada kuasa. Kita hanya boleh berusaha menyampaikan dakwah, berusaha menyampaikan kebaikan. Namun hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tak ada kuasa untuk menghukum orang yang kita dakwah itu sebagai kafir, munafik dan sebagainya. Kita hanya boleh memberi peringatan. Jadi ingat tuan-tuan, sama sekali para ulama kita, guru-guru saya di Al-Azhar juga memberi peringatan bahawa sesekali kita jangan membudayakan budaya mengkafirkan orang lain. Okey, baik. Jadi itulah dia peringatan daripada musannif kepada kita semua supaya tidak menghampiri sifat orang kafir, iaitu yang disebutkan di sini. Apabila disebutkan tentang azab-azab, maka dia tak terasa apa-apa. Sebaliknya, kalau orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah, antara ciri-ciri orang beriman apabila disebutkan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi orang beriman ini kalau sekiranya dibacakan dengan ayat-ayat Allah, maka akan bergetar hatinya. Jadi bila dibaca peringatan daripada Al-Quran, daripada hadis, dia akan bergetar hatinya. Itu ciri-ciri orang beriman. Dan wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana. Sekiranya dibacakan dengan
diberikan tanda-tandanya, diberikan tilawah atau dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, akan menambahkan lagi keimanan. Jadi orang-orang yang beriman ni kalau baca hadis, baca Al-Quran, faham Al-Quran, mendengar peringatan, hatinya akan bergetar dan juga akan menambahkan keimanan. Jadi yang disebutkan oleh musannif di sini adalah ciri orang kafir pula apabila dibacakan tak rasa apa-apa. Baik. Sambung, ini adalah nasihat yang hamba sebutkan kepada sekalian saudara Islam, iaitu jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang. Janganlah kita sesekali meninggalkan sembahyang, zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah juga jika berkuasa. Ini berkuasa ni maksudnya mampu berjalan kepadanya, iaitu sekiranya mampu melaksanakan haji. Haji ini terkait dengan kemampuan. Jadi sekiranya mampu. Kerana agama Islam itu dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara seperti tersebut di dalam hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Maksudnya, Islam itu dibina atas 5 perkara. Pertama, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Ketiga, memberikan zakat. Keempat, menunaikan haji. Kelima, puasa pada bulan Ramadan. Jadi bila kita nak jadi orang Islam, Islam ini terbina dengan 5 tiang ni. Kita ibaratkan 5 ni adalah 5 tiang. Yang mana kalau salah satu tiang, maka diibaratkan seperti rumah. Bila satu tiang tak ada, maka rumah itu akan menjadi cacat, rumah itu akan menjadi terombang ambing. Baik. Jadi perlu menyempurnakan kesemuanya. Iaitu mengucap kalimah syahadat dan juga mendirikan solat, zakat, puasa, haji. Puasa dan haji, terbalik, haji dan puasa. Begitu juga firman sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya sambung, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din. Riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Maksudnya sembahyang itu tiang agama. Sesiapa yang mendirikannya, maka sesungguhnya ia telah mendirikan agama. Sesiapa yang meruntuhkannya, maka sesungguhnya ia meruntuhkan agama. Agama itu juga berdiri berdasarkan satu tiang yang paling utama, yang mana tiang utama ini kalaulah kita tak dirikan, kita tak melaksanakan solat, maka akan robohlah bangunan tu. Sekiranya kita buat solat, zakat, puasa, tapi kita tak menunaikan solat, antara kefarduan yang paling besar dan paling kukuh, tiang yang paling utama, maka runtuhlah agama. Jadi itu adalah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, Man salla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudrikul takbiratal ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Maksudnya, sesiapa yang bersembahyang kerana Allah Subhanahu Wa Taala di dalam keadaan berjemaah, ini kefarduan solat jemaah, serta sempat takbiratul ihram bersama imam dalam tempoh 40 hari dan tiada terlepas walaupun 1 rakaat. Nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuratkannya, iaitu mengurniakannya ataupun menuliskannya baginya 2 kelepasan. 2 kelepasan ataupun pelepasan. Itu yang pertama apa? Terlepas dari api neraka, dan yang kedua terlepas dari jadi orang munafik. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. An-nar itu adalah neraka, nifaq itu adalah sifat orang munafik. Jadi Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan bahawa sekiranya orang yang solat ini dapat solat berjemaah dan sempat takbiratul ihram. Jadi apa maksud takbiratul ihram? Apabila maksud sempat takbiratul ihram, maksudnya adalah solat di awal waktu.
Orang yang solat di awal waktu sahaja yang sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Orang yang masbuk, dia masbuk lah, dia terlewat. Baik. Jadi sekiranya kita solat di awal waktu, maka Allah akan beri dua pelepasan. Apa pelepasan tu? Iaitu dibebaskan daripada api neraka dan juga dibebaskan daripada sifat nifaq, sifat orang yang munafik. Jadi apa maksud munafik? Munafik adalah orang yang luarannya nampak macam Islam, nampak macam Muslim, nampak macam beriman, tetapi hakikatnya di dalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekadar mahu berpura-pura. Jadi wa'yazubillah, untuk menghindarkan sifat kita daripada sifat berpura-pura, maka kita cuba untuk melaksanakan solat, iaitu sempat takbiratul ihram yang pertama bersama imam, ataupun bahasa yang mudahnya melazimi solat di awal waktu secara berjemaah. Dan satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, Man shallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammatan. Maksudnya, sesiapa yang bersembahyang subuh secara berjemaah kemudian ia duduk serta menyebutkan Allah Azza, ataupun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu zikir hingga terbit matahari, kemudian ia sembahyang 2 rakaat, maka disuratkan baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Di sini menyebutkan tentang kelebihan solat subuh secara berjemaah. Kemudian selepas solat subuh tu dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah terbit matahari waktu syuruk. Kemudian dia solat 2 rakaat, solat sunat Isra, kemudian duha, dan sempurna amalan itu, maka kita dapat pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakan haji, sama dengan pahala orang yang mengerjakan umrah yang sempurna. Apa maksud yang sempurna? Maksud sebiji pahala dia. Sebanyak mana pahala orang haji dan umrah dapat, sebanyak itulah orang yang menjaga solat subuh daripada sehinggalah waktu syuruk, dan kemudian solat 2 rakaat, sebanyak itu jugalah dia dapat pahalanya. Jadi bukan bermakna di sini jangan salah faham. Adakah jadi Nabi dah sebut, kata kalau kita buat solat subuh secara berjemaah, kemudian kita duduk lepas subuh berzikir, kemudian kita solat sunat, adakah kita dah terlepas daripada kewajipan haji dan umrah? Tidak. Hadis ini menyebutkan dari segi fadilat, iaitu dari segi pahala, dari segi balasannya sama. Tetapi dari segi kewajipan, walaupun kita buat benda ni setiap hari, solat subuh setiap hari, zikir, duduk zikir, kemudian solat sunat, tidak menggugurkan kewajipan haji dan umrah. Kita masih lagi wajib untuk menunaikan haji sekiranya mampu. Jadi ini adalah sebagai berita gembira untuk orang yang tak mampu lah. Kalau tak mampu, kita boleh buat antara ini yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjaga solat subuh dan juga menjaga waktu subuh itu sendiri, pahalanya sama dengan pahala orang yang menunaikan haji. Jadi bukan bermaksud menggugurkan kewajipan, ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik. Dan tersebut pada satu riwayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala membina baginya di dalam syurga Firdaus 70 mahligai daripada emas dan perak. Dan tersebut pada riwayat lain diberi pahala seperti memerdekakan 80 orang hamba sahaya. Apa ni? Iaitu sambungan, iaitu orang yang solat fardu subuh, kemudian menjaga waktu subuh itu dengan zikir dan juga dengan solat sunat. Antara dalam riwayat lain mengatakan, antara balasan yang lain juga, Allah membinakan satu tempat di dalam syurga Firdaus dengan 70 maligai daripada emas dan perak.
Dan kemudian ada dalam riwayat yang lain pula mengatakan kita diberi pahala sama dengan pahala memerdekakan seorang hamba. Baik. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Selepas kita dah mendengar beberapa siksaan, kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kita galakan, memberi kita semangat untuk kita melaksanakan kefarduan solat, yang mana antara kelebihan-kelebihan melaksanakan solat contohnya adalah kelebihan solat subuh. Yang sebelum ni adalah kelebihan menjaga solat di awal waktu, kita akan dilepaskan daripada api neraka, kita terlepas daripada sifat munafik. Kemudian antara galakan dan motivasi yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kita solat fardu subuh secara berjemaah, kemudian kita menjaga waktu subuh itu dengan zikir, dengan solat sunat, maka Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kita sama pahala orang yang menunaikan haji dan juga umrah, dari segi pahala dan juga balasannya, bukan dari segi kefarduannya. Bermaksud kefarduan haji itu terpundak di bahu seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekadar itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri, dan saya mohon ampun dan maaf. Saya sudahi dengan astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fasubhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.